وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي نشرق علينا أنوار الحقيقة حتى تنتزع لحومنا ودماؤنا بمعرفة العبودية Istajibillahumma du'ana ya rabbal alamin. Pada muka surat sambung surat 13. Hak Jawi ke Rumi tu? Jawi. Dia fasa lidah ada. Pada kata mana? Usah ni. Telinga lagi. Oh, telinga lagi. Bahasa lidah dah. Tak? Ada tanda ni, saya ada tanda ni. 29 hak Rumi belakang tu. Fasal lidah dah ni. Masuk pasal lidah. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. 10 lah, Jawi 10. Jawi 10. Abang Malik ni. Kitab Jawi 10. Hak Jawi 10, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Dah. Qala Syekhul Muallif Al-Alim Al-Alamah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain fid dunya wal akhirah. Kata pengarang kita rahimahullahu ta'ala, fasal. Haza faslun, yang ketiga dah. Ini fasal yang ketiga, yakni yang ketiga daripada 7 fasal. Pada menyatakan lidah, ketahui olehmu. Lepas tu telinga mana? Dan diketahui. Tak apa lagi? Tak. Ya. Muka surat 8 9. 8. 9 Jawi, 8. Mana tu? Mana kata? Faslun. Oh, jangan tinggal lah. We kata moleknya jangan lakah. Baik. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Dah. Fasal yang kedua adalah ia pada menyatakan telinga. Separuh. Siapa mana? Dan ketahui olehmu. Betul. Kalau situ betul. Situ. Betul. Kalau situ betul dah. Satu lah. Ambil situ dah. Telinga. Pasal telinga dah. Dan ketahui olehmu. Ai utlub wa ta'lam hatta ta'lam. Tuntut belajar. Olehmu siapa mu tahu. Bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti, yakni adalah ia, perkataan yang didengar itu seperti makanan. Seperti makanan. Setengahnya makanan. Rojok nama jaga dah. Setengahnya makanan. Ni tafsir, nak tafsir wajah. Setengahnya, yakni setengahnya makanan. Nak tafsir wajah Sabah. Memberi manfaat. Memberi manfaat, yakni setengah makanan. Dan setengahnya makanan memberi mudarat. Dah makan ni. Ngaji lah ada tulis isap okok daun. Itu masuk makan ni memberi mudarat. Tapi kalau patung tuk nali wak patung wa khamsatun badat ta'am min tukalu. Sirih pinai, kapur gambit bakar ulu. Itu dia panggil adat orang Melayu.
Orang Melayu kalau dia nak belayar gapo makan ni hak dia tak tinggal. Wa khamsatun ba'da ta'am, tak kalau 5 perkara dia makan, lepas pada makan. Lepas pada makan tu makan pula 5 perkara. Gapo tu? Sirih, pinek, kapur, gambik, terbakar hulu. Tu. Nak belayar ke mana, buat bekas kayu tu, dalam tu ada. Dalam tu ada 5 perkara ni. Dimakan pula lepas pada makan. Tapi kita dapat gini, seperti memberi hak makanan memberi mudarat tu. Pisau kot daun lah. Dah. Dan setengahnya yakni, dah, makanan. Penawar iaitu jadi penawar. Setengah jadi ubat, jadi penawar. Dan setengahnya makanan, nyonya tu rojok ramai tu balik. Rojok makanan belakang dah. Racun yakni jadi racun. Bahkan ni nak ni. Hak ni nak idrak pada kata seperti tu. Dah. Bahkan berkekalan perkataan itu, perkataan mana? Perkataan hak didengar tu. Dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Tu. Perkataan hak kita dengar tu, sama ada hak mudarat ataupun manfaat tu, berkekalan lebih lama dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Ilaknya apa? Ni ilak pada kata, ni ilak dia nak kata makan ni duduk kekal dalam perut juga. Ni dia buat dia panggil kalam, dia buat tasbih. Nak royak perkataan yang baik dengan perkataan hak tak molek tu umpama makanan hak manfaat dengan mudarat. Nah. Ilak pada kata berkekalan perkataan tu. Ni. Dah. Ilak pada kata berkekalan perkataan itu dalam hati tu kerana makanan itu hilang. Hilang ia makanan dari dalam perut besar. Hilang tu takluk dengan tidur. Hilang makanan tu mana kita tidur hilang. Dan umpamanya tidur. Mana umpama tidur? Berjalan dan bergerak dah. Bila kita bergerak, sebab tu kita lepas makan ni sunat atau maya 2 rakaat. Lepas makannya sunat. Makan dah maya 2 rakaat. Lepas makan banyak maya 2 rakaat. Makna bergerak tubuh badan kita. Tama-tama makan malam dah. Supaya apa? Supaya hilang makanan tu. Dah. Itu daripada dalam perut besar tu. Dan terkadang berkekalan ia makanan di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia makanan dengan makan pencahar apa? Julak. Hak mana hak Rumi ditulis ke apa? Pencair. Kalau Jawi pencair, tulis pencahir. Pencahir buh bagi bawah. Jawi buh bagi senang. Dia tulis dalam kurungan ke apa? Julap. Kenal julap? Julap orang letak dalam air kadang-kadang. Dalam telaga. Tok buai julap dalam telaga tu. Nak uya air tu. Tawah. Itu tawah tak? Tawah dengan julap lain dah. Lain, bagi lain. Lain tu. Julak tawah ni. Tu tawah orang buh tu. Tu misal dia. Seumpama gitulah perkataan kita dengar, supaya perkataan hak molek dengan hak tak molek tu. Supaya makanan hak manfaat dengan hak mudarat. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia perkataan hak jatuh dalam hati. Maka berkekalan ia perkataan. Berkekalan dalam hati seumur hidup. Yakni seumur hidup tu yakni selama selama-lama. Mana selama duduk lekat dalam hati gitu. Tu makna seumur hidup tu mana? Selama-lama lekat
duk lekat dalam hati. Makna duk ingat dalam hati. Tak? Maka jika ada ia perkataan tu, hak duk lekat dalam hati tu, perkataan yang jahat. Mana perkataan jahat seperti mengopak, ghibah dan maki tu. Maka sentiasa ia perkataan hak jahat tu memfitnahkan dan mendatangkan waswas. Memfitnahkan dan mendatangkan waswas. Makna gapo dia? Makna memfitnahkan makna gini, yakni menjadikan bala bagi orang yang berkata dan yang mendengar. Tu makna memfitnahkan tu. Perkataan hak jahat tu sentiasa memfitnahkan dengan makna menjadikan bala bagi orang yang berkata dan yang mendengar. Tu makna fitnah. Lagi duk lekat dalam hati kita, kata hak tak molek kita dengar seumpama mengopak ghibah dan juga memaki tu. Jadi bala tu. Fitnah tu jadi bala dengan mana? Sama ada orang yang berkata ataupun orang yang mendengar. Dan mendatangkan waswas. Mari waswas pula dah perkataan tu. Waswas ni umpama kata buruk sangka lah. Banyak sangat lah pasal lagu tu nah. Bahkan terkadang menyebabkan ia mensebabkan ia apa tu? Perkataan hak jatuh ke dalam hati tu. Gitu. Bahkan terkadang mensebabkan ia, iaitu perkataan jatuh ke dalam hati tu, akan kebinasaan yang besar. Gapo dia kebinasaan besar makni? Yakni sebab balasan dosa itu neraka. Tu kebinasaan besarnya neraka lah. Balasan neraka tu. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya orang yang berakal tu. Memelihara pendengarnya orang berakal, yakni pelihara tu daripada segala yang haram dan yang sia-sia. Ni payah sungguh ni. Kita berakhir juga dengan lagu-lagu ni. Dia sedap. Tak kena gaya ni. Jauh ni. Kalau nak pelagong kitab ni, orang kata cemas lah, kelas cemas lah kita ni, telinga kita ni. Yakni orang berakal. Maknanya kalau tak pelihara apa? Tak berakal lah. Maka hendaklah bersungguh orang yang berakal pada memelihara. Memelihara tu yakni daripada segala yang haram dan yang sia-sia. Waktu wajib tu pelihara tu, wajib lah. Pelihara daripada hal itu wajib. Mana sini tepat ni nak menyatakan maksud ilmu tasawuf tu. Ni tepat ayat ni supaya orang berakal ni memelihara pendengar ni. Ni salah satu maksud ni nak menyatakan ilmu tasawuf. Kerana maksud duk mengaji ilmu tasawuf ni nak pelihara anggota yang zahir ni daripada segala yang keji-keji. Tu kena mengaji sangat ilmu tasawuf. Nak pelihara anggota hak zahir tu daripada keji-keji. Jadi sini makna ada maksud nak menyatakan kepentingan belajar ilmu tasawuf tu. Dan segala anggotanya, bukan kata telinga je, segala anggotanya orang berakal tu. Hendaklah bersungguh-sungguh pelihara. Bukan kata memelihara pendengarnya dan segala anggotanya. Dan segala anggota atas pada kata pendengarnya Pelihara tu sebelum ditanya daripadanya pendengar. Sebelum ditanya daripadanya pendengar. Bila tanya tu? Pada hari kiamat. Tu. Pada hari kiamat. Tanya sanalah pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Ta'ala, mudahnya ni.
Tok Nali dia mengajar kita, dia tak ada syarah banyak-banyak. Tapi anak murid orang yang mengaji dengan dia boleh baca belaka, boleh mengajar belaka. Kata Tok Nali, alayya al-qira'ata wa 'ala Allah al-fahma. Tak kita apa bagi? Alayya al-qira'ata, atas aku jub baca dah. Wa 'ala Allah al-fahma, dan atas Allah yang membuka kefahaman. Itu tak ada di syarah banyak-banyak. Baca lah, perut. Ada. Urusan maknanya tugas saya baca. Tak ada nak kena syarah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab faham tu, itu urusan Allah. Dah. Telah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kulla ulaika kana anhum mas'ula. Suratul Isra ayat berapa tu? Ayat berapa? 30 ni. Suratul Isra dah. Ertinya firman bahawasanya pendengar dan pelihat. Itu bahasa orang dulu ni. Pendengar, pelihat, ada popo tu, ada imbuhan popo tu. Ada bergaduh dengan popo. Ada setengah orang tu tak say popo dah. Itu bahasa lama. Dan hati. Sekaliannya apa? Sekaliannya pendengar. Dah. Lepas tu melihat mata dan hati sekaliannya itu akan ditanya daripadanya sekalian. Daripadanya sekalian. Dah. Ditanya tu pada hari kiamat. Wallahu alam ay alimun. Habis. Balik tu. Masuk lalu fasal. Faslun ay hadza faslun. Faslun yang ketiga, iaitu daripada 7 fasal pada menyatakan lidah. Ni balik menyatakan lidah ni. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah bagi engkau. Yakni manfaat bagi engkau. Nak gitu dah. Menjadikan ia Allah akan lidah bagi engkau, yakni manfaat bagi engkau. Bukan jadi saja tu, jadi manfaat bagi engkau. Supaya ni ilat pada kata menjadikan. Ni ilat pada kata menjadikan, supaya membaca engkau dengan dia lidah akan Quran. Satu. Musannif mendatangkan lafaz supaya ni buat apa? Buat apa musannif buat mari lafaz supaya? Musannif mendatangkan lafaz supaya tu kerana nak meratakan hikmah yang Tuhan menjadikan lidah. Tu buat mari lafaz supaya tu. Hikmah dia buat mari lafaz supaya tu, hikmah dia nak meratakan. Maknanya nak merata. Meratakan hikmah yang Tuhan menjadikan lidah. Tu buat mari lafaz supaya. Tu nah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas pada kata membaca, supaya membaca Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya membaca engkau dengan dia lidah tu dah akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dan segala zikir tu atas sana belaka dah. Atas pada kata membaca Quran belaka tu. Dan segala zikir, yakni supaya engkau dengan lidah tu dah membaca akan zikir. Membaca akan zikir. Dah. Gapo dia zikir. Dan betul dah. Dan pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan, tak payah tu. Dan pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan. Dan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nak gitu dah.
Sifat bagi ilmu pengetahuan yang memberi manfaat, hak berguna lah makna. Dan supaya awak mari lagi, awak mari lepas supaya serupa juga tu. Dah. Mana nak hikmah dia nak meratakan, nak menyatakan hikmah yang Tuhan menjadikan lidah. Dan supaya mengajar engkau dengan dia lidah. Mengajarlah kata. Buat wah. Apa jadi? Ni babak buka-buka kitab ada. Bacalah. Dah. Mana reti tu. Dan supaya mengajar engkau dengan dia lidah akan ilmu yang memberi manfaat. Mana ilmu yang memberi faedah pada akhirat tu makna. Ilmu yang memberi faedah, mana ilmu yang memberi faedah pada akhirat. Dan menyuruh engkau, yakni akal orang lain lah, menyuruh engkau yakni akal orang lain dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Walau kita sendiri kerja buat jahat. Walau kita sendiri kerja buat jahat, kena larang orang. Apa? Yakni tuntutan agama itu suruh orang buat baik walaupun kita tidak buat. Tu tuntutan agama. Tuntutan agama suruh orang buat baik tu satu tuntutan agama. Walaupun kita tidak buat baik. Sebab tu salah besar. Salah besar kalau kita ayah tak semaya be. Dah. Kita anak-anak pun tak semaya, kita buat senyap. Salah besar. Sebab tuntutan amar ma'ruf tu tak lepas. Cumanya kalau ayah tak semaya be, suruh anak semaya tu dipanggil kurang lah sikit. Sebab tak ada, dia panggil lisanul hal, tak ada. Kerana ulama ni terkadang lisanul hal ni lebih memberi kesan, bekah daripada lisanul zikr, daripada perkataan. Tapi walaupun begitu, kalau katalah ayah tak semaya be, misal kata wajib suruh anak-anak semaya. Ayah minum arak, wajib ayah larang anak-anak minum arak walaupun ayah minum arak. Sebab apa? Hak nu minum arak nu, hak nu wajib tinggal. Lepas tu larang anak-anak minum arak, hak tu wajib kena amar ma'ruf. Suku-suku. Tapi galiknya tak bagi kesan lah, sebab ibda' bi nafsi summa bi ghairi. Mulakan daripada dirimu. Apa jua suatu kebaikan, mulakan daripada diri kita. Summa bi ghairi. Kemudian baru selain kita. Jadi kalau kita ni tak buat baik, kita suruh anak-anak buat baik, kesan tu kurang. Kesan tu kurang. Dia panggil. Gapo orang naik royak? Ketai ajar ke apa? Ketai nak ajar anak jalan? Seterik. Dia pun jalan belok. Gitu dah. Pepatah Melayu. Tu kata pepatah. Tapi pada syarak dah. Syarak dah. Pada syarak, mu buat jahat pun wajib mu kena tegur orang buat jahat. Buat baik. Wajib mu kena tegur orang daripada buat jahat. Dan wajib mu kena suruh orang buat baik. Walau mu diri tak baik. Lepas tu salah besar. Salah besar. Salah besar kita kalau kita orang tu dia kata debel lobe dia suruh kita buat baik, kata tengoklah mu tu gini-gini. Salah besar tu. Kena faham sini dah. Jangan duk ukit lah. Dia suruh gapo pun dia kata dah. Kena faham tu. Satu tuntutan lain tu. Dah. Tuntutan amar ma'ruf tak lepas walaupun dia tak betul. Kena ubah tu. Minda masyarakat kena ubah. Dah. Wal aqibatul lil muttaqin. Kesudahan yang akhir tu bagi orang yang bertakwa. Kena kira akhir dia mana. Dia taubat dah kan. Jangan duk ukit lah. Hak lama-lama dia tu. Hak dia royak benda betul, benda amar ma'ruf tu kena dengar lah. Lidah ni. Satu hal pula lidah ni. Banyak sangat masalah lidah ni. Lan ni dia duduk akhir zaman ni duduk balas pasal apa? Pasal masjid, urusan masjid.
Banyak duk balah. Kalau masjid tak ada PTS, tak ada jadi nak balah. Duk berebut PTS masjid boleh jadi. Tu salah satu tanda nak kiamat tu. Nabi sebut dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Mana tak berdiri kiamat, tak berlaku kiamat, salah satu tanda kesimpulan. Hingga manusia ni bermegah-megah oleh manusia pada membuatkan masjid. Mereka itu bermegah-megah. Tapi sunyi pada hidayah. Hidayah sunyi. Megah. Nak bermegah, nak suruh orang ramai masjid kita. Begini ni. Tapi atas rasa nak bermegah. Hidayah sunyi. Dengan makna apa? Masjid ramai tapi di satu masjid tu tidak ada ilmu pengajian, ilmu yang melepaskan tutup dan fardu ain. Makna sunyi daripada hidayah lah. Dah. Anaknya masjid yang lepas daripada ilmu 3 ilmu hak fardu ain. Dah. La masjidu usissa ala taqwa. Soalnya masjid itu dibina atas takwa. Takwa apa makna takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu makna junjung tiap-tiap perintah. Ya, perintah Allah Taala suruh tutup ilmu fardu ain ni. Hak berkaitan dengan halal haram. Hak berkaitan dengan sahabata rukun syarak. Hak berkaitan dengan akidah. Dan hak berkaitan dengan hak kita duk cara ni. Tazkiyatun nafs. Jangan uyat, tak ada lah, sunyi. Kalau masjid ramai semata-mata penuh, tapi sunyi pada hidayah apa? Tak ada 3 ilmu ni. Dah. Mana tuntut dia tak lepas. Tak lepas tuntut tak. Akan dipertanggungjawabkan. Dah. Duk balah tu. Duk balah tu je. Dah. Masjid kita jamin. Ada cara tu je. Pada masjid ni tempat nak bina takwa, bukan nak tempat jadi pecah belah. Dah kena jaga waktu tu. Pasal mulut belaka, pasal lidah belaka. Tok guru hamba kata lidah ni supaya ular dah. Supaya ular duduk dalam lubang. Mulut kita ni lubang. Lubang sarai ular. Lidah ni ular. Pak bila buka je ular tu bila tubik je daripada lubang tu dia kira nak patut je. Begitulah lidah kita ni. Pak bila terbuka mulut ni, lidah tu kira nak cari buruk orang, nak kecek buruk orang. Habis itu dah. Tu iklan tu. Ngepeng. Itu kalau tak dapat pakat, putu harap. Tak ada semangat nak bagi masjid. Tak ada pakat, tak ada. Itu dia panggil apa tu? Duk bergantung dengan amalan. Kalau dalam kitab tinggi sikit dia kata apa? Kitab hikam tinggi sikit ada min alamatin alal amali al-i'timadi alal amali. Setengah daripada tanda alamat i'timadi berpegang. Kita ni di atas amal kita ni apa? Nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Kurang harap kita. Kurang harap kita ada di ketika mana ada apa? Ada kesalahan. Ketika kita tergelincir. Dah. Kira mana supaya kita buat dosa je. Nak buat amal baik tu lemah balik dah. Balik kita dia panggil. Bila futur je, lemah je. Bersih. Lagu tu lah ni. Dah. Duduk di masjid tu tak ada, bila tak ada satu-satu jawatan, tak ada kepentingan, tak ada bagi manfaat pada kita, kurang berasa nak bagi masjid. Bila ada jawatan sebahagiannya, nampak boleh manfaat kita sama ada daripada pujian ke sebut orang kita. Dia ni sikit-sikit ada masjid ni, gini, baru nak mari. Dia panggil apa tu? Kita duk pergi atas hama tu. Duk pergi atas hama tu. Dah, duk pegang atas hama tu. Bukan pegang di atas rahmat Tuhan. Tu tanda-tanda berpegang atas amalan. Tengok, cek balik kita ni. Bila berlaku zalal, tengok. Semangat tak semangat? Kalau tak semangat, yalah, duk pegang atas amal. Pegang atas rahmat Tuhan. Dah. Buat amal ni, pegang atas rahmat Tuhan. Harap rahmat Tuhan, redha dia. Dah. Habis itu. Dan supaya mengajarkan engkau dengan dia lidah tu akan ilmu yang memberi manfaat dan menyuruh engkau dengan kebajikan
dan melarang daripada kejahatan. Walau kita sendiri kerja ke kejahatan. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Memberi nasihat engkau akan orang Islam. Apa? Kata musannif, qauluhu nasihat jika nisbah kepada orang kafir, dah. Jika nisbah pada orang kafir, supaya masuk agama Islam, dan kepada orang Islam tu supaya beramal dengan agama. Kalau nisbah orang kafir, dah, beri nasihat supaya masuk Islam. Kalau nisbah pada orang Islam tu, beri nasihat tu, dah, supaya beramal dengan agama Islam. Beramal dengan agama, amalan agama. Di sini ni musannif mendatangkan orang Islam apa? Tiada diserta dengan orang kafir. Tengok. Dalam kata musannif tengok. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Tak ada serta kan orang kafir. Tapi nisbah gitulah. Kalau nisbah orang kafir gitulah. Makna kita beri nasihat dia supaya masuk Islam. Kalau orang Islam supaya beramal dengan agama. Jadi kalau musannif sini, musannif mendatang dengan orang Islam je, tidak serta dengan orang kafir. Sebab orang Islam tu dia menerima nasihat. Dia menerima nasihat. Siapa mana? Siapa kiamat apa masuk dalam syurga? Tak puas dengan nasihat. Tu setengah daripada agama ni ad-dinu nasihat. Agama ni nasihat. Dah. Kita tak nampak tu. Tak nampak ni. Hak kita nampak agama semaya bear. Kita tak nampak ni. Duk beri nasihat molek ke orang ni, itu sebahagian daripada agama. Kesempurnaan agama juga. Dah. Termasuk dalam perkara yang disyariatkan juga memberi nasihat tu kepada sesama Islam. Jadi musannif sini dah mendatangkan orang Islam je, tidak serta sekali dengan orang kafir, sebab orang Islam tu dia sentiasa menerima nasihat. Siapa masuk dalam syurga tak puas. Dan lagi satu, sebab apa nak sindir? Nak sindir kata mana? Orang hak tak menerima nasihat tu Islam tapi tak sempurna. Nak sindir kata. Nampak? Jadi ada di sini perkataan musannif tak mari gitulah. Orang kafir tu kerana satunya gitulah. Satu lagi nak sindir. Nak sindir ke mana? Orang Islam kalau tak saya terima nasihat tu Islam tak sempurna. Dah. Dan menunaikan engkau, makna dengan lidah tu, dengan lidah engkau tu. Nah. Akan hajat mereka itu siapa? Mereka itu orang Islam. Dan mendamaikan, makna membaikkan. Membaikkan, makna mendamaikan, membaikkan engkau akan mereka itu orang Islam yang berkelahi lah. Tengok sayang-sayang kelahi. Dah. Pakai lidah kita untuk membaikkan. Fa aslihu bainahuma. Dah. Membaikkan antara dua tu. Balah ke apa? Tak kira lah. Lebih baik. Dan barang sebagainya, makna yang tersebut lah. Yang tersebut tadi lah. Memberi nasihat kaum Islam. Dah. Melarang kejahatan. Dah. Baca Quran tu. Barang tersebut tu daripada tu lah. Supaya membaca Quran dah. Barang sebagainya daripada barang-barang daripada segala faedah akhirat. Daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Seperti, yakni bandingannya. Seperti itu bandingannya. Seperti bandingannya. Ada menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahah. Kerana maslahah, kerana kebaikan. Kerana maslahah, yakni kebaikan. Maslahah dunia, yakni kebaikan dunia. Seperti misal mencari harta, yang cari rezeki. Harta tu rezeki lah. Dengan segala akad. Dengan segala akad. Ni masalah akad ni. Lerak ni kalau bagi ikut ekor kak. Bak rebel trik ni kak. Main tak ada akad kak. Dengan segala akad. Seperti akad jual beli. Sikit tak apa, banyak tak boleh weh. Seria tak apalah.
Kalau daging segia tak apa. Tak besar. Ke mana bagi? Ada nilai tak segia ni? Ada nilai tak? Dia khilaf ulama tu. Masalah akad ni lah. Seria tak ada nilai tak apa. Kalau 900 segi tu berebuk tu. Kalau jumpa tengah jalan tu. Jadi tak lepas tak apa tidak. Memanglah setengah daripada mazhabnya seperti mazhab Malik lah. Dia bagi. Dia pergi atas hadis innamal bai' anta radin. Soalnya jual beli tu redha meredai. Tapi ia ada tanda dia. Ulama bahas mazhab Syiah tanda. Sebab redha ni sifat hati duduk dalam tak apa. Nak tahu mana dia redha tak redha. Sebab tu perlu pada akad tu. Akad tu ni tanda dia redha. Kena ada tanda. Aku beli, aku jual. Tu tanda redha. Sebab nak tahu mana redha. Redha ni bagi duduk dalam hati. Jadi kena ada tanda dia. Jadi tanda dia mana? Akad jual beli tu tanda redha. Tak dapat tidak tu. Kena ada akad jual beli. Dah. Hak mana hak ada nilai banyak? Hak tu tak dapat tidak. Tak ada akad jual beli kak. Tak nak tasarruf, tak nak pindah milik lah. Tak sah lah pindah milik tu. Dan akad sewa. Dah. Ni kena mengaji bab fiqh lah. Tu mana hajat kita tu? Hajat. Dah. Hajat mana? Hajat hak bangsa dunia dah. Masalah dunia tu, masalah dunia dia panggil untuk kebaikan dunia. Dan hendak sini gapo ni? Hendak sini gapo ni? Hendaklah syukur. Gapo hendaklah? Sunat ke wajib? Wajib. Tanda gitu lah. Payah gapo tanda wajib lah. Dan hendaklah mana? Wajiblah syukur. Gitu. Kalau hendaklah tak tahu, tak nampak jalan. Gapo dia hendaklah? Makna wajiblah syukur. Engkau dah syukur atas nikmat lidah ini tu. Wajib syukur atas nikmat lidah weh. Bukan sunat, bukan harus dak. Dah. Nikmat lidah ni wajib syukur. Tuntutan Allah atas kita. Wajib kena syukur nikmat lidah. Lepas tanda syukur nikmat lidah, tu buatlah. Perkara sebagainya sebut tu. Mana kalau kecek lain pada tu, makna kufur nikmat lidah. Sebab tu dalam kitab apa? Kitab pelita penutup belakang dia ada sebut. Tengok kitab penutup dia ada terjemah ada sikit buat mari kalam Imam Ghazali daripada kitab Bidayatul Hidayah disebut. Sebesar-besar zalim, sebesar-besar kekufuran bahawa engkau guna nikmat Allah Taala untuk maksiat derhaka akan Allah Taala. Sebesar-besar kufur nikmat, sebesar-besar kufur dia panggil. Yang ni kufur nikmat. Sebesar-besar zalim iaitu kau guna nikmat Allah Taala seperti lidah nikmat. Lepas tu guna tu apa? Buat maksiat ke dia. Tu wajib dah. Ya Allah. Apa dia? Dengan ni mana ni? Nak rojak mana ni? Dengan ni taluk mana ni? Okey, apa bagi? Taluk mana ni? Dengan apa tu? Tengok. Tercuba tengok sikit. Nak gantung mana dengan tu? Ada gantung tu. Apa bagi? Nak gantung? Gantung sana lah, gantung. Syukur tu. Tu gantung sana lah. Tak payah tu. Dengan memeliharanya ni, syukur tu ada dengan memeliharanya. Dengan tu gantung sana. Dah. Kana. Dengan memeliharanya, hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Dah. Syukur tu dengan memeliharanya. Tu. Memeliharanya daripada barang yang mana barang tu? Apa makna barang tu? Daripada barang yang tiada dijadikan dia lidah tu
kerananya barang. Gitu nah. Daripada berkata, daripada ini apa ni? Ni bayang daripada kata barang yang berapa bagi tak? Berapa bagi? Bayang tak? Bayang daripada kata barang yang tiada dijadikan dia lidah tu, kerananya barang. Bayang daripada kata barang yang tiada dijadikan tu, daripada berkata-kata, yakni berkata-kata dengan maksiat lah, dengan yang dilarang. Dah. Seperti ni atas mana pula ni? Seperti ni atas pada kata mana? Kita tak ada tengok lagu ni. Tak ada tengok kitab lagu ni. Dah berlari dah kita tadi. Tak ingat. Pukul 4 dah. 3.45 khabar. Baru mari teringat. Ada janji hari ni. Dah kereta tu sengut-sengut dah. Kereta pun sakit sarah tu pun sakit sarah. Habis pakat sakit belakang terik ni. 60 tu sengut-sengut. Makna barang dia makna berkata-kata dengan maksiat lah. Nah, seperti berdusta, bohong. Yang menyakiti, yang membawa kepada sakit hati, kata. Seperti berdusta, makna bohong. Bohong mana? Bohong yang menyakiti akan orang lain. Yakni yang bohong tu membawa kepada sakit hati orang lain. Walaupun budak-budak Walaupun budak-budak kecek bohong nyakiti hati orang lain, walaupun budak-budak, tapi kita tak ada pandai budak-budak pun. Dah. Walaupun budak-budak dah. Maka iaitu berdusta tu dosa besar. Dusta tu dosa besar. Dosa besar berdusta tu. Yakni kerana apa? Bahawasanya ia setengah daripada alamat munafik. Sebab tu dosa besar. Alamat munafik. Bukan munafik hakiki, dia panggil munafik urfi. Ada? Ni sedap orang duk bahas ni. Duk kata orang munafik pakai dalil hadis ni. Ni tutuh munafik. Munafik ni hakikat dia apa? Kufur. Kufur di batin. Tak berimeh lah mana. Allah Ta'ala sebut apa? Innal munafiqin fil asfali minan nar. Apa tu? Sebenarnya segala orang munafik tu fi asfali minan nar. Duk pada patak dan ngaku patak sekali. Kenapa? Kekufuran. Kufur pada batin. Tak berimeh di batin. Tu hakikat munafik ni kufur. Lepas tu pada masuk hadis ni, orang tak mari sembahyang Jumaat dengar azan. Ni tutuh orang tu munafik. Munafik orang kecek bohong munafik. Lepas tu gapo lagi? Orang tak amanah tu munafik. Banyak sangat orang Melayu kita munafik. Mana kufur kalau kita pakai makna munafik hakiki. Kecek bohong, kufur makna apa? Sebab munafik ni hakikat dia kufur, tak gitu lagi. Lepas tu maksud hadis mana? Munafik ke apa? Iaitu munafik urfi. Munafik pada uruf. Pada uruf dia panggil, bukan pada hakikat. Pada urfiyahnya, kalau kecek bohong ni, munafik dia, perangai supaya munafik. Ramai orang Islam kita percaya dengan Allah. Puasa semaya, tapi kecek bohong. Lepas tu kita nak boleh hukum dia kufur. Sebab hakikat munafik ni kufur. Tak boleh. Apa dia berimeh ada. Jadi pada hadis tu maknanya munafik urfi. Sebab alamat munafik, kecek bohong ni alamat munafik. Nabi ayat kita dah. Salah satu mana hadis tu kan? Salah satu man kunna fihi, mana hadis tu? Fahuwa munafikun. Wa in sama wa shalla. Wayahnya. Tengok. Wa in sama wa shalla. Jikalau pun dia puasa. Semaya. Mana tu? Apabila berkata, apa tu? Kadhiba dah. Apabila dia berkata dia dusta. Tu. Mana? Munafik mana? Hadis tu. Munafik ke apa? Itu munafik urfi. Perangai, dia panggil perangai. Perangai supaya orang munafik. Bukan hakikat munafik. Dia panggil munafik urfi. Dah.
Mana dalam hati ada iman, tapi perangai supaya orang munafik. Ramai banyak. Banyak benar orang Melayu kita. Melayu Islam kita ramai benar. Dah. Kecek bohong. Jadi kita boleh hukum kat dia munafik dengan hakikinya, dengan mana tak beriman. Tak boleh. Jadi nak faham hadis tu kena ada maqasid syariah lain pula. Kena bertolong pula lah dengan ilmu-ilmu alat dan sebagainya, panduan guru mursyid. Tak boleh pergi zahir tokoh lagu tu. Pergi zahir lagu tu hukum orang munafik sungguh. Munafik ni kufur hakikatnya. Maka itu dosa besar. Dah dosa besar tu. Dosa besar tu bohong tu. Bersalahan, yakni sebaliknya, akasnya bersalahan, berdusta yang tiada menyakiti. Yalah dah. Maka iaitu berdusta yang tiada menyakiti. Maka iaitu berdusta yang tiada menyakiti. Dosa kecil weh. Bukan tak dosa. Dosa kecil. Kecuali yakni berdusta itulah. Kecuali yakni berdusta itulah. Kerana hajat. Dah. La karahata ma'al hajat, kaedah. Masuk ke? Apa bagi? Kaedah tu. La karahata ma'al hajat. Tidak ada karahah. Serta hajat. Itu dia. Ila kerana hajat. Kecuali kerana hajat. Apa makna? Tak dosa walaupun kecil. Kerana hajat. Maka tiada ada ia. Berdusta yang tiada menyakiti itu. Dosa. Seperti. Misal berdusta kerana hajat tu. Ini seperti makna misal berdusta kerana hajat tu. Berdusta kerana mendamaikan, membaikkan antara manusia. Hak berkelahi. Dan yang bermusuh. Sama saudara. Sama saudara. Hak tu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bacakan bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Rawahu Syaikhana. Murad kata Syaikhana sini Bukhari Muslim. Untuk istilah dia pakai gitu ulama hadis panggil. Rawahul Syaikhana, murad kata Syaikhana sini hak masyhur Bukhari Muslim. Syaikhana ke Syaikhani? Kalau baca Syaikhani, tu. Baca Syaikhani, Rawahul Syaikhani tu. Nak gitu dah. Riwayat dua-dua syekh, iaitu Bukhari Muslim. Rawahul Syaikhani. Jadi fa'il tu. Rapu' dengan alih tu. Rawahu tu PA. Rawahu tu kembalinya kepada mana? Pada hadis lah. Rawah tu fa'il apa dah? Fa'il madi. Syaikhani jadi fa'il bagi rawah. Rawah yarwi dah. Rawah yarwi riwayatan. Masuk bab lain pula dah. Awak ngaji suku lah tu. Ngaji babak tu. Pandai sangat dia tu. Buat senyap rugi. Rugi lidah. Tak ada lidah. Lidah tak ada gear lah kalau tak baca kat. Mata utung dah tengok. Boleh dah pala mata. Kalau kita mengaji ada kitab, boleh pala mata so. Dengar so. Tangan so dah baik. Kalau bawa telinga je, supaya golek manusia hari ni, pergi sejik kat bawah telinga. Tak asyik nak bawa kitab. Berasa super geti. Berasa super geti. Berasa pandai dah. Dia kalau tengok tilik mustami'an. Dia tak masuk dalam muta'aliman. Sebab dalam hadis Nabi sebut muta'aliman lain. Lepas kot. Kok. Nak royak secara detail, kita pukul lepas lah. Kalau mari dengar tu makna. Tapi nak masuk muta'aliman tak. Sebab mustami'an. Kun aliman atau muta'aliman ada atau mustami'an. Tak apa tidak. Kita masuk dalam muta'aliman, mustami'an. Dah muta'aliman ni hak tu
Sepupu kita ni, masuk ada yang muta'aliman. Dah. Dia mengaji ni menghalusi. Ada pun mendengar tidak menghalusi. Dah. Ya dengarlah. Retilah pahal tapi tidak menghalusi. Moga kita tamu-tamu akhir zaman ni bukan kelas ulama. Imam Syafi'i dulu pun tengok. Bawa telinga pun air liur dobek lagi. Ambil kulit kayu lagi duk tanda lagi masalah. Dah. Laisa bil kadzabi. Boleh berhenti dah tu siapa tu? Stesen. Dah boleh dah, tak boleh banyak-banyak. Buat dia buat gori ni. Sikit-sikit lah. Man yuslihu bainan nas. Artinya tiada. Napi dengan Laisa tak? Napi ke apa? Istiqbar ke? Bagi. Kau dengan Laisa. Laisa bil kadzabi. Supaya Laisa kamislihi syai'un tu lah. Laisa bil kadzabi. Man yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan, yakni membaikkan antara manusia itu berdusta. Yakni apa? Tiada tiada yang berdusta. Tiada yang berdusta. Mana? Yang tidak dinamakan berdusta makna yakni tiada berdusta yang berdosa. Guna Laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Makna tidak dikatakan lah senang. Tidak dikatakan seorang tu berdusta. Ia yang membaikkan antara manusia, mendamaikan antara manusia. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta, yakni tiada berdusta yang berdosa. Nak ayat gitu. Senang makna tanda dobek gini makna tiada yang berdusta yang berdosa. Makna tiada dusta lagu tu tidak berdosa. Bahkan dinamakan berdusta yang tiada berdosa. Intah. Tanda gitu lah. Ini dia panggil tipu hak tak dosa hak geger baru ni. Ada? Tak asuk tak? Dia ingat saja satu je. Dosa yang tidak dusta yang tidak berdosa, ingat satu. Mendamaikan saja. Mendamaikan. Ajak mendamaikan antara saudara kita yang bertelagah. Itu. Dia panggil dosa dusta yang tiada berdosa. Bahkan dinamakan tu dusta tu kadang-kadang membawa pada wajib. Kadang-kadang bawa pada wajib. Terkadang bawa pada sunat. Kalau tengok balas setara mana. Bawa mudarat tak. Jadi wajib kenapa menghilangkan mudarat. Ad-daruru yuzal dipanggil. Kaedah tu dah. Siapa balas bawa mudarat nak takih? Kalau kata dengan sebab dusta kita ni dia ditak takih. Wajib. Ad-daruru yuzal masuk sebab tu. Tu tengok keadaan pula, tengok korenah pula lah. Jadi sini dalam masalah ni tengok korenah pula lah. Tak ada so kadang-kadang bahkan kadang jatuh wajib kita. Kena dusta dah. Bahkan tekan ada sebut dah. Maksudnya sebut dah bawah tu. Aku dah buat ada dah sebut sebut dah. Ayalah dah tu. Bukan kita nak eka-eka. Ayat mana dah ada sebut dah tu. Situlah. Bahkan terkadang wajib berdusta. Ni royah pada kata tidak betul dengan wakil. Dah. Bahkan terkadang wajib berdusta. Ni royah tidak betul dengan wakil dia panggil. Ke kau nak apa pergi? Royah ni tak betul dengan wakil. Wakil betul. Dia panggil royah ni tak betul dengan wakil. Dah. Bahkan terkadang wajib ke? Wajib. Tengoklah keadaan wajib di mana dah. Yakni apa?
Ini hukum aridi dia panggil, tulis gitu dah baik gini. Ini hukum aridi. Wajib ni hukum aridi dah. Hukum aridi. Adapun hukum asal tu hareh. Ayat gitu. Ni wajib ni dia panggil hukum aridi, yang mendatangi, hukum yang mendatangi. Adapun hukum asal haram. Tu dia panggil itu ghayah tu tidak betul dengan wakil. Dah. Tu gitu. Seperti melihat, nampak, ia seorang akan orang yang haram dibunuh. Dah. Yakni jika nisbah melihat dengan nampak. Dah. Kalau melihat tu dengan nampak. Di sini kata seperti melihat, yang ni nisbah melihat dengan nampak. Umum melihat. Umumlah melihatnya. Dah. Lagi kerana tiap-tiap melihat tak mesti nampak. Betul tak? Lagi kerana tiap-tiap melihat tak mesti nampak. Dah, tak mesti nampak. Dan tiap-tiap nampak tentu dah melihat. Dah. Tu. Tak gitu apa? Faham? Tiap-tiap orang hak zalim. Tak boleh kita kata dia kufur. Dah, tapi tiap-tiap orang kufur, tentu dah zalim. Gitu. Dah. Ni makna jika nisbah melihat tu dengan apa? Umum melihat. Lagi kerana dah tiap-tiap melihat tak mesti nampak. Dan tiap-tiap nampak tu mesti yang melihat dah. Seperti melihat. Ia akan orang yang haram dibunuh. Orang haram bunuh mana? Seperti orang Islam. Dia kafir yang bayar jizyah kepada kerajaan Islam. Nampak? Tu tu haram bunuh. Yang kata bunuh halal bunuh orang kafir belaka. Kafir zimmi. Tu haram bunuh. Dah. Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Iaitu orang Islam dan kafir zimmi. Senang royak. Makna hak bayar jizyah. Lepas tu dalam negara kita ada kafir zimmi. Tu kena masuk bahabat lain pula. Dia bayar jizyah. Bayar cukai tak? Tak bayar tak. Dia sebab kafir zimmi ni tarikh dia bayar cukai kepala. Bayar cukai lain tu. Dia bayar cukai kepala untuk jaga keamanan dia. Cukai. Lepas tu mana kalau kira tak ada lah. Tak ada. Ada mustakman yang diamankan. Watan. Kafir dengan sebab setanah air dengan kita. Harbi agama. Hak melawai. Harbi mana lawai? Lawai Islam. Lawai tak zahir agama ni. Hak tu je lah. Tapi kalau temu fitnah tak boleh. Tak boleh juga. Saya ingat dulu. Ngaji bab kafir ni. Ingat baru saya kata. Bapak ngaji bab kafir. Lepas tu dia ayat tak apa. Nak pergi kedai ambil sihir tu. Ambil cekelak. Dia ayat gitu. Lepas tu baru ayat dah tapi. Dia ayat tapi. Takut budak-budak pergi sungguh. Menyanyi widi igat. Dia igat jadi apa? Uduh lah. Jadi uduh lah orang pondok curi. Dia ayat gitu. Ini dia lari jugalah. Buat selogor. Buat selogor, buat gerak. Tak boleh dia kata. Tak boleh apa. Tu mustakman. Kafir yang diamankan. Tak ada bayar. Tak wajib bayar. Tak ada sakut oleh harbi. Beres tak? Kalau harbi. Beres. Kat mana tu tengok dalam kitab mereka. Hotel tak boleh. Walaupun harbi. Bab hotel lain. Bab hotel masuk bab lain tu. Dengar kafir harbi kita sedap. Jangan ada hukum dengan dia pun. Jual beli dengan dia tak boleh nipu. Tak boleh nipu walaupun harbi. Tak gitu lagi. Tak boleh nipu. Dah. Walaupun harbi tak boleh nipu. Tu bab lain masuk. Dia satu bab dengan dia nya. Dalam bab dia memerangi kita je halal darahnya. Dah. Dalam bab jual beli tak boleh tipu.
Berhutang dia kena bayar. Habis itu. Jadi orang yang haram dia mana? Berdusta seperti melihat, ia akan orang yang haram dibunuh. Wallahu taala alam. Bahkan kita bahas sana pasal British testing sikit-sikit dia. Wallahu a'lam. Ay alimun aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Saya dulu gak masa tak mengaji lagi lah, saya ingat masa tu tak mengaji pondok.